Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimanakah caranya untuk kita bina kuis mini hanya menggunakan Google Slides sahaja. Baiklah, sebelum ini, sekiranya anda pernah menghadiri webinar tentang Google Workspace, pastinya anda pernah mendengar pelbagai fungsi menarik yang ditawarkan Google Slide sekiranya anda menggunakan platform ini untuk membina slide pembelajaran harian. Dan bagi saya sebagai guru praktikum, antara fungsi menarik yang saya boleh guna pakai ataupun aplikasikan dalam PDPR saya ialah membina kuis mini hanya menggunakan Google Slide sahaja. Di sini saya ada berikan contoh. Baiklah, ini merupakan slide pembelajaran untuk pendidikan moral tahun 5 di mana saya gunakan ataupun saya laksanakan aktiviti kuis mini untuk mencapai objektif perlakuan moral, iaitu murid melihat situasi dan berdasarkan situasi tersebut murid memilih tindakan yang sewajarnya. Baiklah, di sini saya berikan contoh. Dekat slide yang anda lihat, tertera situasi 2, kemudian apakah situasinya? Contohnya air yang bertakung. Kemudian soalannya ialah apakah tindakan saya? Tempat kosong. Sekiranya anda lihat di bawah, ada butang tentang lihat pilihan jawapan. Baiklah, sekiranya guru tekan butang ini, klik butang ini, guru akan dibawa ke slide yang seterusnya di mana kita akan dibawa ke slide yang mempunyai pilihan jawapan. Dan di sinilah guru boleh menggunakan slide ini untuk membantu murid merangka ataupun memilih tindakan yang sesuai berdasarkan situasi yang dipilih. Baiklah, jika kita lihat pada situasi kedua, air bertakung. Jadi tindakan wajar yang perlu kita buat sudah pastinya adalah pilihan yang kedua, iaitu pilihan yang di bawah. Tetapi sekiranya murid tekan pilihan yang pertama, slide akan dibawa ke slide pilihan jawapan yang salah. Di sini saya letakkan face emoji di sini. Saya letakkan supaya kita boleh menarik lagi minat murid. Kita boleh beritahu bahawa pilihan jawapan tersebut kurang tepat dan murid boleh cuba. Jadi bagaimana murid boleh cuba lagi sekali? Kita sediakan butang kembali ke soalan sebentar tadi. Kemudian murid boleh pilihlah pilihan jawapan yang kedua. Jadi dekat sini apabila murid tekan pilihan jawapan yang kedua, kita dah dibawa ke pilihan jawapan yang betul. Jadi sekiranya dah betul, kita pergilah ke situasi yang ketiga. Jadi kita sediakan butang untuk lihat situasi yang ketiga. Baiklah, bagaimanakah caranya saya bina slide pembelajaran yang mempunyai kuis mini di dalamnya? Sangat mudah. Pertama sekali anda perlu rangkalah aktiviti ataupun soalan dan sebagainya untuk anda masukkan ke dalam kuis yang anda ingin bina. Baiklah, sekiranya dah dapat gambaran dan soalan, kita buatlah tajuk dekat sini. Mungkin tajuk anda, apakah tindakan saya? Ataupun macam yang saya buat dekat sini, situasi 3. Kemudian saya letakkan bahan grafik dan media yang lain, contohnya gambar dan tulisan di bawahnya supaya kita boleh menarik minat murid dan ada bahan rangsangan untuk murid lebih faham situasi yang kita hendak sampaikan. Baiklah, kemudiannya saya berikan penerangan tentang situasi yang hendak saya sampaikan kepada murid. Untuk layout slide yang anda ingin bina, terpulanglah kepada anda untuk bina secantik mana ataupun seringkas yang mana, asalkan objektif kita tercapai. Baiklah, kemudian kita binalah butang untuk kita pergi ke halaman pilihan jawapan. Kat sini bagaimanakah caranya untuk kita bina butang ini? Baiklah, saya akan tunjukkan. Pertama sekali pergi ke insert, kemudian tekan text box dan kita bina satu text box. Kemudian customize color. Saya pilih color biru. Dan anda boleh customize font, size, warna font dan sebagainya. Kita boleh letakkan pilihannya ialah lihat pilihan jawapan. Okey, kemudian setelah kita bina text box sebegini, kalian boleh align lah ikut kehendak masing-masing. Kemudian kalian tekan box ini, kemudian pergi ke insert semula dan tekan link.
Di sini kita akan klik dan type next slide. Maksudnya text box ini nanti apabila kita tekan atau bila kita klik, ia akan membawa kita ke halaman yang seterusnya. Baiklah. Kemudian kita pergi pula ke halaman pilihan jawapan. Untuk halaman pilihan jawapan, saya berikan contoh di sini lah. Kita letak 2 pilihan jawapan atau 3 pilihan jawapan. Itu bergantung kepada soalan anda lah. Bagi saya letakkan 2 pilihan jawapan saja untuk memudahkan murid memilih jawapan lah. Jadi dekat sini bagaimana cara kita untuk bina slide pembelajaran yang bersifat kuis mini, di mana kita tekan kemudian murid boleh tahu jawapan mereka betul ataupun salah. Okey, di sini yang pertama sekali kamu semua perlu sediakan 3 slide yang berbeza. Maksudnya kita duplicate 2 kali. Okey. Kemudian ini merupakan untuk slide nombor 27. Slide nombor 27 merupakan slide pilihan jawapan. Jadi kita bina slide 28 untuk kita letakkan jawapan yang betul, dan slide 29 pula untuk kita letakkan slide sekiranya murid pilih pilihan jawapan yang salah. Jadi kita pergi ke slide ke-28. Untuk situasi ini jawapannya ialah pilihan yang di bawah. Jadi sekiranya murid pilih pilihan jawapan yang salah, kita boleh buang pilihan yang di bawah. Kemudian kita letak bitmoji dan sebagainya yang menunjukkan jawapan murid itu salah. Jadi kita boleh letak kurang tepat. Boleh ambil lah mana-mana bitmoji pun, saya ambil sajalah sebagai contoh. Okey, kemudian kita boleh letak lagi bitmoji, cuba lagi supaya murid tahu. Mereka boleh cuba lagi sekali untuk dapatkan jawapan yang betul. Okey. Jadi kita susun di dalam slide yang ke-28 tadi. Okey, kemudian kita boleh bina satu butang untuk bawa kita ke slide pilihan jawapan tadi. Macam biasa, tekan text box. Kemudian kita boleh type lihat pilihan jawapan. Ataupun lihat soalan, lihat semula soalan dan sebagainya. Kemudian kita tekan insert, tekan link. Kemudian, okey, untuk bahagian ini kamu semua perlu tengok dengan teliti nombor slide bagi soalan sebentar tadi. Untuk slide saya, nombor slide bagi pilihan soalan saya tadi, pilihan jawapan saya adalah nombor ke-27. Jadi kita letak sini slide 27. Kita tekan dan apply. Okey, sekarang kita pergi ke slide untuk pilihan jawapan yang betul pula. Untuk pilihan jawapan yang betul, kita boleh alihkan pilihan jawapan ini ke atas sikit, ikutlah. Kalau ia berada di bawah, kita tarik ke atas lah. Kalau dah sedia ada di atas, biarkan je lah. Kemudian kita tekan bitmoji dan kita pilih bitmoji yang membawa unsur-unsur ucapan tahniah. Contohnya syabas, tahniah, bijak dan sebagainya. Jadi saya letak syabas saja. Okey, kemudian kita custom size dan kita bina satu lagi butang untuk bawa kita ke soalan yang seterusnya. Kita letak lihat soalan 4 ataupun situasi 4. Kemudian kita letakkan linknya ke slide yang seterusnya. Okey, sekarang kita lihat semula slide-slide yang telah kita bina. Pertama tadi adalah slide yang memaparkan
situasi yang hendak kita tunjukkan. Kemudian kita sediakan butang untuk pergi ke slide pilihan jawapan. Untuk slide pilihan jawapan pula, kita sediakan gambar, situasi dan pilihan jawapan. Di sini, saya letakkan hyperlink-nya di jawapan itu sendiri, pilihan jawapan. Contohnya, untuk jawapan yang salah, kita akan bawa ke slide ke 28. Jadi, kita edit lah. Kita letak slide ke 28. Baiklah, untuk jawapan yang betul tadi, kita bina di slide ke 29. Jadi, kita edit slide ke 29. Apply. Okey. Kemudian kita semak semula. Kita pergi ke slide ke 28. Di sini kita letakkan pilihan jawapan yang salah. Ada emoji dan sebagainya. Ikutlah kesesuaian dan kreativiti masing-masing. Kemudian kita sediakan satu butang untuk pergi semula ke halaman ataupun slide soalan ataupun slide pilihan jawapan. Di sini kita letaklah sekiranya slide pilihan jawapan anda adalah pada slide 27, kita letaklah di sini link untuk slide 27. Seterusnya kita pergi ke next slide. Next slide pula, ini adalah pilihan jawapan yang betul. Saya letakkan emoji syabas di sini. Kemudian saya letakkan juga butang untuk pergi ke situasi yang keempat. Untuk pergi ke situasi yang keempat, kebiasaannya kita letak next slide lah. Ataupun sekiranya anda ada slide yang spesifik, boleh letakkanlah seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi. Contohnya slide 28, slide 29, slide 30 dan sebagainya. Okay, sekarang kita boleh lihat bagaimanakah ataupun apakah hasil slide yang kita bina tadi. Okey, pastikan anda tekan butang yang telah kita bina ya. Jangan tekan next ataupun down dekat keyboard. Contohnya di sini, situasi 3, kemudian apakah tindakan saya? Kita pergi ke pilihan jawapan. Di sini tadi kita sediakan dua pilihan jawapan. Pilihan jawapan yang pertama adalah salah. Jadi bila kita tekan, kita akan dibawa ke slide yang memaparkan pilihan jawapan kita salah. Kemudian ada diberikan butang untuk kita lihat semula pilihan jawapan sebentar tadi. Jadi kita pilih pilihan jawapan yang kedua dan pilihan jawapan kita akan dibawa ke slide yang memaparkan pilihan jawapan kita adalah betul. Kemudian kita akan dibawa ke slide yang seterusnya. Jadi sebenarnya untuk membina kuis mini di dalam Google Slide adalah sangat mudah kerana kita hanya menggunakan animasi. Kita hanya gunakan bahan media seperti gambar dan sebagainya. Kemudian kita gunakan text box sebagai satu cara untuk kita bina butang untuk navigate ataupun untuk bawa kita ke slide sebelumnya ataupun slide yang tertentu. Jadi saya harap perkongsian ini dapat membantu rakan-rakan ataupun guru-guru yang lain supaya kita mudah untuk bina kuis mini hanya menggunakan Google Slide sahaja. Dan untuk situasi ini, untuk aplikasi kuis mini hanya menggunakan Google Slide, bagi saya adalah sangat mudah, sangat menyenangkan kerana kita tidak memerlukan internet yang tinggi seperti kita bermain kuis secara interaktif ataupun secara simultaneous. Jadi bagi saya ini adalah merupakan aktiviti yang menarik sekiranya kita gunakan untuk sekolah yang berada di kawasan yang mempunyai capaian internet yang kurang memberangsangkan. Jadi setakat itu saja perkongsian saya. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi idea kita laksanakan PDPR dengan lebih menarik tetapi memudahkan, menyenangkan dan mudah dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.